Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di dalam menyambung kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamul Munawwarah. Kita dah sampai kepada pembahasan Al-Ashkal. Imam Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab As-Sulamul Munawwarah, Faslun fil Ashkal, fasal ini di dalam menerangkan syakal-syakalnya qiyas. Ulama mantik membagikan syakal kepada dua makna. Yang pertama makna lughawi, makna bahasa. Yang kedua makna istilah. Apa yang dinamakan syakal di dalam makna lughah? Syakal dalam makna lughah iaitu bermakna hay'atul syai', hay'ahnya sesuatu, syakalnya sesuatu. Dalam makna istilah, syakal iaitu adalah hay'atu qadiyatai qiyasin. Kerangka hay'ah dua qadiyah tu, yang muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, hay'ahnya tu itu dinamakan qiyas. Tetapi di sini ada dua sudut pandangan. Apabila daripada sudut iktiranul hudud, adanya hadul asghar, hadul akbar, hadul awsat, itu dinamakan syakal. Maka syakal dalam makna istilah iaitu adalah hay'atu qadiyatai qiyasin, iaitu kerangka ataupun hay'ahnya dua qadiyahnya qiyas, iaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, dan melihat kepada hudud, haddul asghar, haddul akbar, haddul awsat, itu dinamakan syakal. Tetapi apabila dilihat daripada surnya, ada yang kulliyah, ada yang juz'iyah, ada yang mujabah, ada yang salibah. Apabila melihat kepada sur, maka ini dinamakan dharab. Dia sama, tapi lihat pandangan. Apabila melihat kepada hudud, hadul asghar, hadul akbar, hadul awsat, itu dinamakan syakal. Apabila melihat kepada mujabah, kulliyah, ataupun salibah, ataupun juz'iyah, apabila melihat kepada sur, maka itu dinamakan dharab. Asyaklu inda haula'in nasi yutlaqu an qadiyatai qiyasi. Syakal menurut ulama mantik itu dipakai atau dimaknakan, diartikan an qadiyatai qiyasi, daripada dua qadiyahnya qiyas, yaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Min ghairi an tu'tabaral aswaru idza kabid darbi lahu yusharu, tanpa melihat kepada sur, yaitu kulliyah dan juz'iyah. Kenapa idza kabid darbi lahu yusharu? Karena apabila melihat kepada sur yang kullu insanin hayawanun, ataupun la syai'ah minal insani bihajarin, apabila ada sur kulli, juz'i, ataupun salibah, ataupun mujabah, maka idza kabid darbi lahu yusharu, maka itu dinamakan dharab. Karena ada syakal, ada dharab. Setiap syakal ada 14 dharab. Karena 4 ditambah 4 yaitu 16. Walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabil haddil wasat. Walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabil haddil wasat. Maka di sini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menerangkan bahwasan ashkal itu ada 4. Ada syaklul awal, syaklul qiyas, ada 4. Syaklul awal, syaklul thani, syaklul thalith, syaklul rabi. Syakal yang pertama, syakal yang kedua, syakal yang ketiga, syakal yang keempat. Kenapa terbagi kepada 4? Kenapa ulama mantik membagikan syakal kepada syaklul qiyas terbagi kepada 4? Karena melihat kepada haddul awsat, haddul wasat, had yang diulang-ulang.
Hamlun bisura wad'uhu bikubra yud'a bisyaklin awalin wa yudra. Yang pertama yaitu apabila haddul wasat ada di khabar di dalam muqaddimah sughra dan mubtada di dalam muqaddimah kubra, maka itu dinamakan syaklul awal. Jadi takrif definisi syaklul awal, haddul awsatnya ada di mahmul dalam muqaddimah sughra khabar dan maudhu' di dalam muqaddimah kubra yaitu mubtada. Contohnya al-alamu mutaghayyirun. Mutaghayyirun di sini haddul wasat karena khabar dalam muqaddimah sughra. Muqaddimah kubronya wa kullu mutaghayyirin hadisun. Mutaghayyir, kullu mutaghayyir di sini adalah mubtada ataupun maudhu'. Maka apabila haddul wasat dijadikan khabar dalam muqaddimah sughra dan mubtada di muqaddimah kubra, maka ini dinamakan syaklul awal. Hamlun bi sughra wad'uhu bi kubra yud'a bi syaklin awalin wa yudra. Khabar di muqaddimah sughra, mubtada di muqaddimah kubra, haddul wasatnya yud'a ay yusamma, maka dinamakan dengan syakal yang pertama, wa yudra, dan sudah maklum diketahui. Wa hamluhu fil kulli saniyan urif wa wad'uhu fil kulli salisan ulif. Dan apabila haddul wasat mahmul di dalam dua muqaddimah, di muqaddimah sughra dia jadi khabar mahmul, di muqaddimah kubra juga sama, dia mahmul dan muqaddimah, dan apabila haddul wasatnya mahmul atau khabar di dalam dua muqaddimah, di dalam muqaddimah sughra dia jadi khabar, di dalam muqaddimah kubra dia jadi khabar, maka itu dinamakan syaklus tsani. Contoh al-alamu mutaghayyirun. Mutaghayyir itu adalah haddul awsat, khabar dalam muqaddimah sughra, wala syai'a minal qadimih bi mutaghayyir. Alam itu adalah berubah dan tak ada sesuatu yang daripada qadim itu bi mutaghayyirin, itu dengan berubah. Maka mutaghayyir di sini di muqaddimah sughra jadi khabar, di muqaddimah kubra jadi khabar. Maka apabila haddul wasat jadi khabar di dalam dua muqaddimah, itu dinamakan syaklus tsani. Wa hamluhu fil kulli saniyan urif. Apabila haddul wasat dijadikan mahmul khabar, maka semuanya, di dalam semuanya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra itu dinamakan asyaklus tsani. Wa wad'uhu fil kulli salisan ulif. Dan apabila haddul wasat itu adalah mubtada di dalam dua muqaddimah, maudhu' di dalam dua muqaddimah, maka itu dinamakan asyaklus tsalis. Contoh al-alamu mutaghayyirun. Alam itu adalah berubah. Muqaddimah kubra al-alamu hadisun. Maka di sini perkataan al-alam itu adalah haddul wasat karena diulang-ulang di dalam dua muqaddimah. Dalam muqaddimah sughra adalah mubtada, dalam muqaddimah kubra itu adalah khabar. Di dalam muqaddimah sughra itu adalah mubtada dan di dalam muqaddimah kubra juga mubtada. Dinamakan asyaklus tsalis, syakal yang ketiga. Wa rabiul ashkali aksul awali wa hiya alat tartibi fit takammuli. Syakal yang terakhir, syakal yang keempat, apabila haddul wasatnya yaitu maudhu' di dalam muqaddimah sughra, mahmul di dalam muqaddimah kubra. Mubtada di dalam muqaddimah sughra, al-mutaghayyiru hadisun. Khabar di dalam muqaddimah kubra, al-alamu mutaghayyirun. Al-mutaghayyiru hadis muqaddimah sughra, ini haddul wasatnya adalah al-mutaghayyir jadi mubtada, al-alamu mutaghayyirun muqaddimah kubra, mutaghayyirun haddul wasatnya jadi khabar. Maka syaklus tsani ini adalah akas daripada syaklul awal. Kalau syaklul awal haddul wasatnya ada di mahmul, jadi mahmul dalam muqaddimah sughra, jadi maudhu' dalam muqaddimah kubra, maka syaklul rabi itu haddul wasatnya maudhu' di dalam muqaddimah sughra, mahmul di dalam muqaddimah kubra. Contohnya syaklul rabi, al-mutaghayyiru hadisun, al-alamu mutaghayyirun. Dan ulama mantik adanya di masa dahulu mencontohkan dengan huruf hijaiyah. Contoh seperti
kullu jim ba wa kullu ba alif. Maka natijahnya kullu jim alif. Dulu seperti itu. Dan untuk lil ikhtisar, untuk meringkaskan atau untuk memahami, dirubah kepada kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hassasun, maka natijahnya kullu insanin hassasun. Dan untuk memberi pemahaman lagi, untuk litafhim wa litawdih, diganti kepada praktek yang setiap kita lakukan. Contoh seperti solat. Kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin muftakiratun ila niyyah. Setiap solat itu adalah ibadah dan setiap ibadah itu memerlukan kepada niat, maka natijahnya solat memerlukan kepada niat. Dan wahya alat tartibi fit takammuli wa rabiul ashkali aksul awali. Syakal yang keempat itu adalah akasnya syakal yang pertama. Wahya alat tartibi fit takammuli. Dan syakal-syakal yang empat itu kesempurnaannya ikut tartibnya. Maksudnya syakal yang pertama itu lebih afdal, lebih kuat, lebih sempurna. Lepas itu syakal sani, lepas itu syakal salis, lepas itu syakal rabi. Dan apakah di dalam Al-Quran ada syakal? Apakah ada di dalam Quran ada syakal? Ulama mantik mengatakan ashkal ada di dalam Al-Quran tetapi bil quwwah, bukan bil fi'li. Kita kena istimbat, membuat syakal sendiri. Contoh di ayat innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdialog, bermunazarah dengan Namrud, yang mana ketika Namrud berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, man rabbuka? Nabi Allah Ibrahim menjawab, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Namrud berkata, ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan dan saya mematikan. Hadza amattuhu wa hadza ahyaitu. Yang satu saya matikan, yang satu saya bunuh. Ada dua orang dipanggil oleh Namrud, satu dibunuh, satu dihidupkan. Maka lemah hujjah Nabi Allah Ibrahim, sehingga Nabi Allah Ibrahim berpindah kepada dalil yang lebih kuat, yaitu innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Allah ni, Tuhan kami ni mendatangkan matahari, menerbitkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datanglah engkau Namrud dengan matahari itu daripada maghrib. Fabuhital ladzi kafar, maka Namrud tak dapat jawab. Ni ayat ni ulama manatiqa menyusun dengan susunan mantik, yaitu anta ya Namrud la taqdiru anta tiya bisyamsi minal masyriqi ilal maghrib. Engkau Namrud tak mampu untuk mendatangkan bisyamsi dengan matahari minal masyriq daripada arah timur ilal maghrib kepada maghrib. Wa kullu man la yaqdir ala dzalik falaysa birabbi. Dan setiap orang yang tak mampu atas yang tersebut itu bukan Tuhan saya. Maka natijahnya anta ya Namrud lasta birabbi. Engkau Namrud itu bukan Tuhan saya. Ataupun boleh kita susun dengan istisnai, yaitu qiyas istisnai. Seperti lau kunta rabbi ya Namrud la qadarta 'alal ityan bisyamsi. Andaikan kau Namrud Tuhan bagi saya, maka mestinya kau kuasa atas mendatangkan matahari daripada barat. Lakinnaka la taqdiru alaih. Tetapi yang kau tak mampu ke atasnya, maka falasta bi rabbi, maka engkau itu bukan Tuhanku. Dan juga di dalam ayat falamma janna alaihi lail, sampai ayat falamma afala qala la uhibbul falihin. Ketika Nabi menafikan ketuhanan daripada matahari dan juga bulan dan juga bintang, dia mengatakan falam, kata Nabi Allah Ibrahim, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika matahari, bulan, bintang terbenam,
qala la uhibbul afilin. Saya tak suka kepada perkara-perkara yang terbenam. Itu sama seperti mengatakan hadhihi afilah, matahari itu adalah afilah gharibah, yaitu terbenam. Warabbi laisa bi afilin, dan Tuhanku itu tidak terbenam. Maka natijahnya hadhihi laisat bi rabbi, ini adalah bukan Tuhanku. Ini yang dinamakan syaklus tsani. Okay. Ada di dalam Al-Qur'an, tetapi bil quwah adanya askal yang disebut di dalam ilmu mantik. Apabila kias yang tidak ikut ke atas hay'ah yang 4, bukan syaklul awal, syaklul tsani, syaklul salis, syaklul rabi', keluar daripada itu, maka kiasnya adalah yang dinamakan kiasun fasid. Contoh seperti kullu insanin hayawanun wa kullu farasin sahhalun. Setiap manusia itu adalah hayawan dan setiap kuda itu adalah sahhal, bersuara. Maka di sini ini dinamakan kiasun fasid karena tidak ikut kepada ashkalul arba'ah. Kata Syekh, fahaitsu an hadzal nizami yu'dalu fa fasidun nizami ammal awwalu. Apabila syakal keluar daripada nizam, susunan ni yang 4 ni, fa fasidun nizam, maka dinamakan kias ataupun syakal yang keluar daripada ashkalul arba'ah sehingga dinamakan kiasun fasid. Dan juga perlu diketahui setiap syakal daripada syakal yang 4 ni, syaklul awal, syaklul tsani, syaklul salis, syaklul rabi', itu ada 16 dorob. Syaklul awal ada 16 dorob, syaklul tsani ada 16 dorob, syaklul salis ada 16 dorob, syaklul rabi' ada 16 dorob. Kenapa ada 16? Karena daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra ada kulliyah, ada juz'iyah, ada ijab, ada salbun, ada mujabah, ada salibah. Maka 4 dikali 4 semuanya ada 16. Contoh seperti muqaddimah sughra mujabah kulliyah, muqaddimah kubra mujabah kulliyah, darbul awal. Ataupun sughranya mujabah kulliyah, kubronya mujabah juz'iyah, darbus tsani. Sughronya mujabah kulliyah, kubronya salibah kulliyah, darbus salis. Sughronya mujabah kulliyah, kubronya salibah juz'iyah, darbur rabi'. Sughronya mujabah juz'iyah, darabnya mujabah kulliyah, darbul khamis. Sughronya mujabah juz'iyah, kubronya mujabah juz'iyah, darbus sadis. Sughronya mujabah juz'iyah, kubronya salibah kulliyah, darab yang ke-7. Sughronya mujabah juz'iyah, kubronya salibah juz'iyah, darab yang ke-8. Sughronya salibah kulliyah, kubronya mujabah kulliyah, darab 9. Sughronya salibah kulliyah, kubronya mujabah juz'iyah, jadi darab ke-10. Sughronya salibah kulliyah, kubronya salibah kulliyah, darab ke-11. Sughronya salibah kulliyah, kubronya salibah juz'iyah, jadi 12. Sughronya salibah juz'iyah, kubronya mujabah kulliyah, darab ke-13. Sughronya salibah kulliyah, kubronya mujabah juz'iyah, darab ke-14. Sughronya salibah juz'iyah, kubronya salibah kulliyah, darab yang ke-15. Yang terakhir, sughronya salibah juz'iyah, kubronya salibah juz'iyah. Ini ada 16 darab. 4 dikali 4 ada 16. Cuman bukan semuanya mempunyai natijah. Ada yang membuahkan, ada yang menghasilkan natijah, ada yang akimah. Akimah ini dua qadiyah tu ketika dihimpun tidak menghasilkan natijah karena tidak menyempurnakan atau tidak menyebut syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syaratnya kias akan diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ahdari.